Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi pada kali ini dalam mata pelajaran sejarah tahun 4, Unit 5, Zaman Air Batu. Tajuk pertama, Perubahan Zaman Air Batu Akhir. Tajuk kedua, Kesan Perubahan Zaman Air Batu Akhir di Asia Tenggara. Standard pelajaran 2.1.3, 2.1.4, K2.1.6, K2.1.7. Murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 64 hingga 67. Perubahan zaman air batu akhir. Pada zaman air batu akhir berlaku perubahan suhu. Suhu dunia meningkat dan berlaku kecairan air batu. Perubahan ini telah memberikan kesan yang besar terhadap bentuk fizikal dan hidupan bumi. Zaman air batu akhir berlaku pada epok Pleistosen. Epok Pleistosen. Kemudian air batu mula mencair pada zaman epok Holosen. Jadi bila air batu mencair, berlaku perubahan terhadap bentuk fizikal muka bumi dan juga hidupan yang ada di bumi. Okey, mari kita lihat apakah perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir. Peningkatan suhu telah membawa perubahan kepada bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Perubahan boleh kita lihat dalam 3 bentuk, iaitu yang pertama, perubahan bentuk muka bumi. Ia hasil kerana suhu bumi meningkat. Bila suhu bumi meningkat, air batu mula mencair. Kemudian air batu yang mencair ni bergerak. Bergerak dipanggil pengglesiran. Bergerak dan melimpah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan laut. Kalau murid-murid buat kajian yang model pencairan air batu pada pelajaran yang lalu, konsepnya macam itulah. Kita ambil air batu, kemudian kita letak di kawasan panas menunjukkan suhu bumi meningkat. Kemudian air batu tu mencair dan dia bertakung ke kawasan rendah dalam pinggan tu kan. Pinggan tu ada kawasan yang rendah, air bertakung di kawasan tersebut. Seolah-olah kita boleh lihat seperti air laut di kawasan rendah di bumi ni kan. Bila air batu mencair, air itu bergerak ke kawasan rendah kan, dan bertakung menjadi laut dan tasik. Perubahan kedua, iklim. Iklim berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Pada epok Pleistosen, bumi terlalu sejuk. Kemudian bila masuk je epok Holosen, suhu bumi meningkat dan suhu pada waktu itu menjadi sederhana sejuk. Dan sehingga sekarang pun ada kawasan-kawasan di bumi yang dikategorikan sebagai sederhana sejuk. Perubahan iklim disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Bumi kita ni semakin panas. Sebab itulah air batu yang ada di sekitar bumi, di kawasan bumi ni mencair sedikit demi sedikit. Perubahan ketiga ialah perubahan rupa bentuk fizikal bumi. Berlaku perubahan bentuk fizikal bumi. Paras air laut meningkat sehingga 100 meter. Kalau zaman air batu akhir tu, air laut tetap ada, tapi kebanyakannya membeku. Apabila berlakunya pencairan, paras air laut meningkat. Air laut meningkat sehingga 100 meter. Kesan. Peningkatan suhu juga telah memberi kesan kepada bentuk muka bumi, hidupan manusia dan haiwan. Tadi kita lihat perubahan, sekarang kita lihat kesan.
kesan dari peningkatan suhu yang berlaku pada muka bumi hidupan manusia dan haiwan. Okey, terdapat 3 kesan yang boleh kita lihat. Yang pertama, bentuk fizikal bumi yang baharu, berlaku pembentukan tasik air tawar. Yang kedua, aliran air sungai juga berubah. Jadi bentuk fizikal yang boleh kita lihat ialah berlakunya pembentukan tasik air tawar dan juga aliran sungai berubah. Yang kedua, kepupusan haiwan. Kepupusan haiwan. Kepupusan berlaku akibat perubahan suhu. Haiwan seperti harimau bertaring lengkung dan juga mamut telah pupus. Ini haiwan yang hidup pada zaman epok Pleistosen. Epok Pleistosen pupus. Pupus. Apabila masuk je epok Holosen, haiwan-haiwan seperti harimau bertaring lengkung dan juga mamut telah pupus. Kesan ketiga, pertempatan manusia. Manusia bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Ke kawasan yang lebih panas. Maknanya tadi kawasan sejuk, manusia duduk di kawasan yang lain. Kemudian apabila berlakunya perubahan suhu, manusia mula keluar dan bergerak ke kawasan yang lebih panas. Manusia mencari tempat untuk membina pertempatan baru. Apabila berlaku pencairan air batu, terdapat banyak daratan. Kawasan daratan ini semakin luas. Jadi manusia mula bergerak dan mencari pertempatan baru. Okay. Mari kita lihat tajuk seterusnya, iaitu kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir seperti pengglesiaran, perubahan iklim dan bentuk muka bumi turut memberi kesan di Asia Tenggara. Antara kesan tersebut termasuklah kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan berlakunya pergerakan manusia dan haiwan. Jadi kita akan belajar tentang kesan yang berlaku pada Asia Tenggara. Mengapa kita belajar kesan peningkatan suhu bumi ni terhadap Asia Tenggara ataupun pencairan air batu ni kepada Asia Tenggara? Okey, ini kerana kita berada di kawasan Asia Tenggara. Okey, mari kita lihat dulu. Asia Tenggara ni kawasan mana? Okey, Asia Tenggara terdiri daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kemboja, Myanmar, Timor Leste dan Vietnam. Maksudnya kita berada dalam kawasan Asia Tenggara. Sebab tu kita pentingnya kita belajar kesan pencairan air batu pada zaman air batu akhir ni terhadap Asia Tenggara. Sebab kita berada di kawasan Asia Tenggara. Okey, kesan, mari kita lihat carta kesan terhadap Asia Tenggara. Yang pertama, kenaikan paras air laut. Yang kedua, berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Boleh kita lihat dari dua sudut kan. Okey, kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Pentas Sunda ni pada zaman sekarang ialah Laut Cina Selatan. Kawasan Laut Cina Selatan itu merupakan pentas Sunda. Kecairan air batu juga menyebabkan kenaikan paras air laut yang membawa kepada pembentukan sungai dan tasik di Asia Tenggara. Aliran sungai telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai. Kecairan air batu juga memberi kesan kepada kewujudan pertempatan baru di Asia Tenggara. Okay. Jadi bila berlaku pencairan air batu pada zaman epok Pleistosen akhir tu, yang tu bentuk fizikal bumi masih lagi lama. Apabila masuknya epok Holosen, bumi semakin panas, kawasan-kawasan berlakunya pencairan air batu menyebabkan pentas Sunda. Pentas Sunda ni kawasan yang rendah di Asia Tenggara.
Kemudian air batu mengalir ke kawasan tersebut dan menenggelamkan pentas Sunda. Jadi kawasan-kawasan pantai semua tenggelam menjadi laut. Okay, yang kedua, mari kita lihat berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Okay, manusia telah bergerak ke kawasan yang lebih tinggi dan hidup secara pindah randah dan akhirnya menetap. Apabila berlakunya pencairan air batu, wujudnya bentuk muka bumi baru, kawasan yang dahulunya daratan sudah tenggelam. Jadi manusia yang tinggal di Asia Tenggara ni mula bergerak ke kawasan baru dan hidup pindah randah. Akhirnya menetap ke kawasan tersebut. Mula-mula dia berhijrah ke kawasan baru. Kemudian bila dah jumpa kawasan tersebut, dah selesa, kemudian wujudnya penempatan baru. Kawasan Asia Tenggara juga menjadi tempat tinggal haiwan. Jadi berlaku juga penghijrahan haiwan-haiwan, binatang-binatang ke kawasan-kawasan baru, di yang kawasan daratan yang tinggal. Apabila berlaku pencairan air batu, kawasan-kawasan rendah menjadi laut dan tasik. Jadi haiwan pun turut sama bergerak ke kawasan baru dan kawasan Asia Tenggara ini menjadi tempat tinggal haiwan. Okey, pentas Sunda. Tadi kita dah belajar, cikgu dah sebut pentas Sunda. Pentas Sunda ialah kawasan tanah yang luas di Asia Tenggara yang menghubungkan daratan dengan kepulauan. Oleh itu, kedudukan pentas Sunda mempengaruhi bentuk muka bumi di rantau Asia Tenggara. Okey, kalau murid-murid lihat, ini adalah gambaran peta, gambaran Asia Tenggara pada era epok Pleistosen, sebelum berlakunya pencairan air batu. Jadi apa tu yang berwarna pink tu, garisan yang berwarna pink, titik yang berwarna merah jambu tu merupakan pentas Sunda. Iaitu kawasan rendah di Asia Tenggara ni, kawasan dataran yang rendah. Okay, kedudukan pentas Sunda pada epok Pleistosen. Epok Pleistosen ni mungkin ni gambaran pada 12,000 tahun yang lalu. 12,000 tahun yang lalu, iaitu saat akhir zaman epok Pleistosen. Kalau kita lihat semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak tu bercantum. Dia seolah-olah daratan yang luas di Asia Tenggara. Okay. Kemudian apabila berlakunya pencairan air batu pada zaman epok Holosen, zaman akhir epok Holosen ni juga zaman air batu akhir. Tapi dia telah, pada zaman ni air batu mula mencair, pengglesiaran berlaku. Jadi pentas Sunda, pentas Sunda ni menjadi air laut, menjadi kawasan laut, menjadi Teluk Siam, menjadi Laut Cina Selatan kan. Yang kawasan hijau muda itu merupakan pentas Sunda. Pentas Sunda ni menjadi kawasan laut akibat dari pencairan air batu, pada zaman akhir epok Holosen. Okay, perubahan dan kesan yang berlaku pada zaman air batu akhir di Asia Tenggara menyedarkan masyarakat akan kepentingan memelihara bumi dan menyayangi alam sekitar. Jadi pengajaran ataupun moral yang dapat kita ambil dari perubahan dan kesan yang berlaku pada zaman air batu akhir di Asia Tenggara ini ialah kita perlu menjaga alam sekitar kan. Supaya kita dapat mengawal suhu bumi dan seterusnya melindungi bumi dari terus berubah kepada yang lebih panas kan, Okey, latihan di rumah. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 70. Kemudian jawab soalan-soalan yang dikemukakan.
Okey, ada lebih kurang 8 soalan yang murid-murid perlu buat. Jadi murid-murid boleh rujuk halaman teks sebelum ini yang melibatkan zaman air batu, dari mula pelajaran yang lepas tu, yang murid-murid belajar pada pelajaran yang lepas hingga pelajaran yang murid-murid belajar pada hari ini. Okey, itu sahaja. Uh, Itu saja pelajaran sejarah pada minggu ini, iaitu unit 5 zaman air batu, perubahan dan kesan uh, zaman air batu akhir. Okey, sekian, terima kasih.